亲爱的姐妹们，平安！感谢神，我们可以再一次在网上见面。Selamat pagi, saudara sekalian. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa di online ini. 我们非常感谢神的恩典，带领我们进入到5月份的第一个礼拜三。Kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memimpin, membawa kita memasuki Rabu yang pertama di dalam bulan Mei ini. 我们用一首诗歌来开始今天的聚会。Kita angkat satu puji-pujian untuk memulai persekutuan kita hari ini. 我们来唱一首诗歌，信靠耶和华的人是真的有福。什么福分呢？最大的福分就是我们有永生之道。Kita angkat puji-pujian. Orang yang beriman adalah orang yang berbahagia. Bahagia apa, saudara? Orang yang beriman kepada Tuhan Yesus akan mendapat hal yang terpenting, yaitu hidup kekal. Hidup kekal. 信靠耶和华的人真是有福。Orang yang beriman, berbahagialah. Saya berbahagia ya pada hari ini bisa bertemu dengan ibu-ibu semua yang setia di Komisi Wanita ini. 我觉得今天非常喜乐，能够跟爱主的姊妹、被爱的姊妹们在一起。 Walaupun sebagian namanya saya sudah lupa, maaf ya. 虽然有一些人 Orangnya 名字， masih ingat. 有的人名字我忘了，但是你的面孔我记得。 Puji Tuhan. 感谢神。 Saya mengucapkan terima kasih kepada Limuse, pengurus yang memberi saya kesempatan hari ini boleh melayani di KWGSR. 谢谢这位邀请我在这里分享。 Tuhan memberkati kita 神 semua. 祝福你们。 Sebelum kita merenungkan firman, mari kita berdoa. 我们先同心祷告。 Kami bersyukur Tuhan Engkau begitu baik kepada kami. 谢谢神，你对我这么的好。 Setiap hari lepas hari kami dijaga, dipelihara Tuhan. 每一天你都保守我们。 Walaupun ada cobaan, ada ujian, ada sakit, penyakit, tetapi anugerah Tuhan selalu menopang kami. 纵然有试炼、有疾病，但是你的恩惠随着我们。 Pagi ini Tuhan kami bersama-sama datang kepadamu, kami rindu akan firman-Mu. 早上我们来到你的面前，因为我们渴慕你的话语。 Tuhan berbicara kepada setiap kami melalui firman Tuhan. 求你对我们说话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 我们祷告奉耶稣基督的名字， Amin. Kita bersama-sama melihat firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat 24 sampai yang ke-29. 我们来看约翰福音第20章，约翰福音20章20到24节。 Dari ayat 24 sampai 29. 约翰福音20章24节到29节。 Saya mempersilakan Limusu tolong baca yang Mandarin, yang Indonesia bisa lihat di layar sini ya.
我们中文的我来念英语文的看你们的圣经，约翰福音20章24到29节。那12个门徒中有称为地图马的多马，耶稣来的时候，他没有和他们同在。那些门徒就对他说：“我们已经看见主了。”多马说：“我非看见他手上的钉痕，用指头探入他的钉痕，又用手探入他的肋旁，我总不信。”过了8日，门徒又在屋里，多马也和他们同在，门都关了。耶稣来站在当中说：“愿你们平安。”就对多马说：“伸过你的指头来，摸我的手，伸出你的手来，探入我的肋旁，不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主，我的神。”耶稣对他说：“你因看见了我才信，那没有看见就信的有福了。” Amin. Ibu-ibu sekalian, dalam perjalanan iman kita mengikut Tuhan, mungkin kita pernah mengalami yang namanya ragu-ragu. 在我们跟随主信心的路程里面，可能我们经历了一段叫做疑惑的那个片段。 Hati kita mulai merasa tawar, mungkin kita malas ke gereja, atau mungkin bahkan malas berdoa. 我们开始灰心，我们也懒得祷告，我们也懒得来聚会。 Mungkin karena kita mendapatkan hasil check up kita yang membuat kita takut. 我们可能遇见叫我们害怕的经历， Bisnis dalam keluarga tidak lancar. 家里面的事业不顺利， Relasi dalam keluarga hancur. 家人的关系也不好， Doa-doa kita belum dijawab Tuhan. 好像我们的祷告也还没有蒙应允。 Nah, dalam situasi yang seperti ini, iblis itu mulai bisik-bisik di telinga kita. 那在这样的状况之下，魔鬼就用小声在我们的耳朵说话。 Iblis berkata, kalau Tuhan mengasihi kamu, kenapa keadaan tidak berubah juga? 魔鬼会对你说：“如果神爱你，为什么你的环境不会改变呢？” Nah, inilah yang kadang-kadang bisa membuat anak-anak Tuhan menjadi ragu-ragu. 那么这些事往往叫神的儿女们就开始怀疑。 Ragu-ragu ini adalah hal yang manusiawi dan lahiriah dan alamiah. 疑惑是人之常情， Tetapi bagaimana respon kita terhadap ragu-ragu itu hal yang penting. 可是我们用怎样的态度对待疑惑呢？这是非常重要的。 Ragu-ragu itu adalah bagian dari perjalanan iman kita mengikut Tuhan. 在我们信心的路程上，难免我们会有疑惑的时刻。 Jadi keraguan-raguan itu bukan kegagalan kita di dalam iman, 疑惑在信心的事上并不是失败， melainkan sebuah proses menuju iman yang matang. 疑惑是往做信心成熟的地步的一个必经的过程。 Ragu-ragu itu bukan kegagalan di dalam iman kita, 再次说，疑惑不是信心的失败， tetapi adalah proses dari perjalanan iman kita supaya iman kita semakin dewasa. 在走信心的路程，为了使我们的信心更加成熟，我们会感觉到疑惑。 Kita seringkali menemukan anak-anak kita atau cucu-cucu kita dari kecil dibawa ke gereja. 我们看见有的时候，我们的儿孙从小我们就带他到礼拜堂， Tapi menjelang remaja, dia mulai ragu-ragu imannya. 可是我们的儿孙到了他们年少的时候，就开始对信仰怀疑， Mulai malas ke gereja. 开始懒惰到教会。 Kenapa ya ibu-ibu? 为什么呢？ Ternyata para ahli psikolog mengatakan bahwa dari kecil dibawa ke gereja, dia memakai jubah iman orang tuanya. 心理学家告诉我们说，这些小孩子从小到礼拜堂，可能他们就穿着他父母的那个外衣， Artinya dia itu ke gereja karena orang tua. 就是说他们来到礼拜堂是因为父母的原因。 Sekarang dia mencoba menanggalkan jubah iman orang tua dan mencoba mencari imannya sendiri. 他们呢，现在年少了，他们要脱下他们父母的信心的衣服，要自己找着自己的衣服。 Ada satu waktu akhirnya mereka mulai meragukan Tuhan. 所以有一段时候，他们开始怀疑上帝。 Dalam keadaan begini kita sebagai orang tua, sebagai nenek, kita jangan mencela, tetapi kita harus mendampingi, mendoakan, memberikan mereka dorongan. 在这样的状况之下呢，我们身为长者，我们就不要拒绝他们，我们要帮助他们，伴随着他们， Sampai mereka kemudian menemukan
iman mereka sendiri, bukan Sedang iman orang tua. 知道他们寻做他们自己的对主的信心。 Waktu saya melayani Tuhan di kota Bandung, 在我在万隆有一段时间侍奉的时候， saya menjadi pembina komisi remaja. 那我是做青少年的导师， Dan ada seorang pengurus saya, 有一个人， dia anak ini keluarga belum percaya, dia adalah generasi pertama yang percaya Tuhan. 这个青少年人在他家里面的那时候，他是唯一信主的人。 Belakangan ini saya dengar puji Tuhan, mamanya sudah percaya, saudaranya sudah percaya. 感谢神，我最近听见他的妈妈也已经信主了。 Dia itu pengurus saya, tiba-tiba suatu hari dia cari saya. 那他是一个周围，有一天他就找我， Dia bilang, Semu, saya mau pindah agama. 我要换信仰。 Saya terkejut, kaget, sedih. 我很伤心难过，也很吃惊。 Dia bilang begini karena pacar saya agamanya beda sama kita. 他说，因为我的爱人的信仰跟我不一样， Jadi dia mau pindah agama ikut pacarnya. 所以他要跟着他爱人的信仰。 Saya mengucap syukur ibu-ibu sekalian. 我感谢神， Ada seorang teman dari remaja ini, 有一个这个少年人的朋友， dia tidak putus asa. 他没有灰心， Setiap bulan kirim renungan harian kasih temannya ini. 每个月就把一个短信借着视频寄给他。 Dan beberapa tahun sesudah saya meninggalkan gereja itu, saya mendengar kabar gembira. 当我离开那个教会以后的几年之后，我就听见有好的消息。 Remaja ini kembali lagi ke gereja. 这个要说要离开信仰的到回教会， Bukan hanya kembali ke gereja, 不但是到回教会， mempersembahkan diri jadi hamba Tuhan. 而且他献身做传道人， Dan dia sekolah teologi. 他进到神学院， Sampai sekarang dia masih melayani Tuhan di kota Jakarta. 到现在他还在耶加达侍奉神， Puji Tuhan. 感谢上帝。 Jadi apa yang saya mau katakan ibu-ibu sekalian? 今天我要说什么呢？ Mungkin dalam keluarga ada yang mereka awal hati atau iman mereka lemah. 可能在我们的家庭里面有一个成员信心在软弱当中， Ada sahabat-sahabat di gereja kita imannya lemah. 那有一些呢，我们教会的人呢信心软弱， Jangan putus asa. 不要灰心， Terus doakan mereka. 不断的为他祷告。 Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan bekerja. 我们不晓得神怎么样做工， Suatu hari mereka kembali kepada Tuhan. 有一天他们回到神的面前。 Amin. 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 Puji Tuhan ya. Nah, di dalam Alkitab juga ada sebuah catatan. Yohanes Pembaptis, dia pernah menjadi ragu-ragu. 耶稣基督的开路先锋使徒约翰有一段时候也是在疑惑当中。 Yohanes Pembaptis ini perintis jalan Tuhan pun pernah ragu-ragu. 你看，耶稣基督的开路先锋使徒约翰也曾经有一段时间疑惑， Dia mendengar dalam penjara Yesus melakukan mujizat, tapi tidak pernah satu kali pun Yesus besuk dia ke penjara. 他听见耶稣基督在一个地方行神迹奇事，可是耶稣基督从来没有探访过他。 Tentu Tuhan ada alasannya ya, karena itu waktu itu ada alasan politik. Kalau Yesus ke penjara mengunjungi Yohanes itu akan terjadi konflik ya, mungkin dari pemerintah Roma dan sebagainya, kita tidak jelas. Tapi alasan politik Tuhan tidak mengunjungi Yohanes. 但是为什么耶稣基督没有探访施洗约翰呢？因为是有政治的因素，恐怕去探访反而带给施洗约翰困难。 Yohanes bertanya, engkaukah Mesias ataukah kami harus menanti yang akan datang? 施洗约翰曾经问：“你是弥赛亚吗？是我们要等候的吗？还是我们要等候别人呢 Yesus menjawab, ？”主耶稣回答 berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku.：“ 那没有疑惑我的，没有拒绝我的人有福了。 Ibu-ibu perhatikan firman Tuhan ini. 姊妹们，你留意神的这个话。 Kecewa pelan-pelan bisa menjadi apa? Kita menolak Tuhan. 当我们失望的时候，慢慢的，我们会拒绝神。 Jangan biarkan hati kita dikuasai oleh kekecewaan. 不要让这个失望来控制我们的心， Tetapi biarlah kita dikuasai oleh kasih Tuhan. 让我们的心被神的爱所控 Apa yang 制。 harus kita lakukan ketika
kita mengalami keraguan-raguan ini? 当我们疑惑的时候，我们当做什么呢？ Yang pertama, 第一， mendekatkan diri kepada Tuhan bukan malah menjauh dari Tuhan. 不要远离神，我们反而要更加的亲近神。 Yang kedua, 第二， jagalah hati tidak membiarkan kekecewaan itu menguasai kita, 要保守我们的心，不要让这个怀疑、疑惑来控制我们， melumpuhkan kita. 使我们瘫痪。 Yang ketiga, 第三， jangan memberi celah kepada iblis. 不要给魔鬼有机会。 Dalam keadaan apapun juga minta kepada Tuhan menjaga hati kita mencintai Tuhan. 在任何的状况之下，求主保守我们对主的爱。 Kita tentu sudah pernah mendengar ya ini kesaksian tentang seorang Johnny Erickson. 可能你们听过这个关于 Johnny Erickson 的事迹。 Johnny Erickson dia sejak remaja dia karena mengalami kecelakaan sehingga dia harus lumpuh dari bawah leher ini sampai ke ujung kaki. 这个 Johnny Erickson 因为这个有这个发生这个故障有发生一些事情，所以他变成这个残废，这个从身体的上面一直瘫痪。 Pada bulan Oktober 15 Oktober 2025, Johnny Erickson merayakan ulang tahun yang ke-76. 2025年就是去年，他庆祝他76岁的生日， Berarti dia sudah duduk di kursi roda selama berapa tahun? 表明他已经坐轮椅几年， 40 tahun. 40年40 tahun duduk di kursi roda. ，40年坐轮椅 Tidak mudah ibu-ibu sekalian. 不容易。 Tetapi kita lihat wajahnya masih cantik ya. 可是我们看他的面孔还是非常的漂亮。 Johnny Erickson menulis 48 buku. 他写了48本书， Dia melukis dengan mulutnya. 他怎么样写呢？用他的嘴巴来写， Dia melukis dengan mulutnya ya. 他画画用他的嘴巴用口来画画。 Dia mendirikan yayasan untuk membantu orang cacat, membagikan kursi roda 227.000. 他开了一个基金会，得到的钱来帮助26万 227.000. 26万Cicil. 26万22万cicil. 22万7千的轮椅给坐轮椅的人， Luar biasa ibu-ibu ya. 非常奇妙。 Orang bertanya kepada Johnny, kenapa kamu bisa berkata Tuhan mendisiplin saya melalui membuat lumpuh dan membuat saya lumpuh dan mematahkan leher saya. 他说是神教训他，是神刑罚他让他能够遭到这个车祸。人家就问他为什么呢？ Johnny mengatakan demikian. 有你回答说， Kalau leher saya tidak patah, 如果我的颈没有断， mungkin hidup saya itu sudah kacau balau. 可能我的生活已经乱七八糟了。 Saya mungkin menjadi seorang istri yang suka memakai kartu kredit suami over limit. 我可能随便的刷我丈夫的信用卡已经用的太多了。 Kalau saya tidak mengalami kecelakaan ini, mungkin saya tidak berada di sini untuk memuji membesarkan nama 如 Tuhan. 果我没有这一场的灾害，可能我不会在这里赞美神。 Lalu orang bertanya lagi kepada 然 Johnny, 后人就继续问他： Are you happy, Johnny? 你快乐吗？你幸福吗？ Dia menjawab, saya membuat diri saya bahagia, saya membuat saya bisa bernyanyi. 他说：我让我自己幸福，我让自己能够唱诗。 Nah ini kita perhatikan ya, membuat diri kita itu happy dan bisa menyanyi. 让自己幸福，让自己能够唱诗， Jadi kita jangan membuat diri kita sedih-sedih, ibu-ibu. 所以不要让你自己难过， Kita harus membuat diri kita bersuka cita di dalam Tuhan. 要让自己在主里面喜乐。 Ya tentu Tuhan yang membuat kita bersuka 当 cita. 然，喜乐是从神来的。 Nah kita mau belajar mengapa Thomas waktu itu ragu-ragu. Yang pertama dia dalam kondisi iman yang lemah. 那我们现在看见多马，刚才我们所读的圣经，为什么他会疑惑呢？ Di antara karena dia dalam keadaan kondisi iman yang lemah. 因为他的信心处在软弱当中。 Thomas ini bukanlah murid yang menonjol. 多马不是一个很突出的使徒， Hanya 3 kali dicatat di dalam Alkitab. 圣经里面只有3次记载他的事迹。 Dan
Dalam bagian ini mencatat bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. 在刚才的经文里面，我们看见主耶稣怎么样向他显现。 Sebab sebelumnya ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, Thomas itu tidak ada. 因为之前呢，耶稣向门徒显现的时候呢，多马不在其中。 Waktu murid-murid menyaksikan, kita sudah melihat Tuhan yang bangkit. 当其他的使徒们见证他们看见复活的主， Thomas mengatakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke telapaknya atau ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. 当人家说我们看见复活的主，你知道多马怎么说吗？多马说，除非我用我的手踏入他的肋旁，我总不信。 Jadi Thomas waktu itu memang dia sangat sedih dan kecewa. 是的，那个时候他在伤心，他在失望当 Dia 中， sudah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan. 他已经抛弃一切来跟随耶稣基督。 Thomas berharap, ya mudah-mudahan dikasih jabatan lumayan lah. Kalau misalnya saya Yesus jadi raja gitu 他 ya. 放弃一切跟随耶稣，他希望有一天耶稣做王的时候，可能可以给他一官半职。 Tetapi gurunya mati dengan cara yang memalukan. 可是呢，耶稣基督的死实在是叫人家觉得很羞耻的事， Dan harapan Thomas menjadi hancur. 所以多马的希望变成粉碎， Mimpi tentang kerajaan Allah menjadi musnah. 所以他一切的这个梦想都空了。 Thomas dalam keadaan begini, dia hilang pegangan. 在这样的状况之下呢，他失去了信心。 Karena itu ketika Yesus bersaksi, ketika murid-murid bersaksi Yesus sudah bangkit, Thomas menganggap itu bukan Yesus tapi hantu. 所以当门徒其他的使徒说我们看见复活的主，多马说那不是主，那是可能是鬼魂。 Yang kedua, kita melihat bagaimana Yesus memberikan respon kepada Thomas yang ragu-ragu. 然后我们看见耶稣基督怎么样面对在怀疑的多马。 Yesus menghadapi Thomas dengan sikap yang penuh dengan kelemah lembutan. 耶稣用慈爱来面对多马。 Di dalam Yohanes 20 ayat 26, 在 Yesus 26节说， dikatakan 8 hari kemudian. 8天之后， Jadi Yesus tidak langsung menampakkan diri kepada Thomas, 当多马说不信的时候，耶稣没有马上向他显现， tetapi kasih selang waktu 8 hari. 耶稣基督还给他8天的时间， Memberi waktu kepada Thomas untuk merenung, untuk berpikir, untuk sekal ya, merefleksi diri. 耶稣基督给多马8天的时间，让他为他自己的不信能够做一个反省。 Dan kali ini Yesus tampil khusus menampakkan diri kepada Thomas. 所以8天之后，耶稣基督特别向多马显现。 Di dalam catatan Injil, penulis Yohanes ingin menegaskan bahwa Yesus ini adalah benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. 在约翰福音里面描述耶稣基督是真正的神变成的人， Dia bisa dipegang, ada fisiknya bisa dipegang ya. 因为耶稣是人，所以人能够用手来摸他。 Jadi dia bukan hantu, dia bisa dipegang. 所以耶稣基督不是一个鬼魂，我们可以摸着他的肉体。 Jadi kita tidak percaya ya ibu-ibu sekali-kali ya, apalagi kita orang Muslim, manusia meninggal jadi hantu. Enggak ada ya. 所以中国人我们东方人就说人死了变鬼，这是胡言乱语的。 Manusia meninggal kembali kepada alam baka, rohnya kembali ke alam baka. 人死了以后，他的灵魂属主的归向主。 Kalau ada yang bilang, suamiku meninggal itu saya dengar loh suaranya. 有个人说我的丈夫死了，可是我听见他在房间里面的声 Itu 音， suara iblis. 那是魔鬼的，你不要相信。 Jadi kita percaya rohnya kembali ke surga. 我们相信属主的人死了以后，灵魂会到神的面前。 Yesus ada tubuh fisik yang bisa dipegang. 耶稣基督来到世界，有身体能够给我们摸的。 Yesus memberikan kepada Thomas kesempatan memegang tangannya. 耶稣给多马机会来摸他的手。 Merenungkan sampai di sini hati saya sangat terharu. 我的心为这个而感到非常的受感动。 Kasih Tuhan kepada Thomas memenuhi kebutuhan Thomas sebuah bukti. 神对多马的爱满足多马所想要的一个证据。 Tuhan tidak menegur Thomas. 耶稣基督没
有责备多马， Dia tidak marah kepada Thomas. 没有向多马生气。 Yesus tidak bilang, kamu ini sudah ikut saya 3 tahun setengah, kau masih nggak kenal saya. 耶稣没有责备说，哎，你跟我3年半，为什么你还不认识我呀？ Ibu-ibu sekalian, kalau ada orang yang mencurigai kita, rasanya gimana ya? 如果有人怀疑我们，那你怎么样呢？ Kira-kira kita tersinggung nggak? 你觉得你生气吗？ Pasti kita tersinggung ya. 我们一定觉得不高兴。 Tapi Tuhan tidak begitu. 耶稣基督没有如此， Dia senantiasa bersikap lemah lembut dan penuh kasih. 耶稣基督始终是体贴、温柔、慈爱。 Dia mencoba ada di posisi Thomas. 耶稣基督站在多马的地位， Dia memberi kesempatan kedua kepada Thomas untuk bangkit. 给多马第2次的机会。 Dia ingin supaya Thomas itu bisa kembali imannya kepada Tuhan. 耶稣基督很渴望多马能够回到他的信心。 Thomas sangat terharu 多马因此受到感动， dan dia terharu dengan sikap Tuhan Yesus. 他对耶稣的态度非常感动。 Akhirnya dia betul-betul sujud di kaki Tuhan. 结果他真正跪在耶稣基督的面前。 Thomas, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup menolong kita mengatasi keraguan-raguan. 我们所信的主能够帮助我们胜过我们的怀疑。 Kalau kita mencari seorang konselor, 如果我们找一个辅导员， saya tidak mengatakan konselor tidak penting. 我不是说心理辅导不重要， Konselor penting. 很重要。 Tetapi konselor hanya memberikan kepada kita solusi begini-begini, tapi dia tidak bisa memberi kita jalan keluar dan mendampingin kita. 辅导员只能够指示你做这个做那个，可是他没有能力指示我们一条正路。 Tetapi Tuhan bukannya memberi kita solusi, tapi dia mendampingi kita, memberi kita hikmat jalan keluar atas masalah. 耶稣基督不但是指示我们，而且他是随着我们伴随着我们，给我们力量走出我们怀疑的那个路。 Dia membuka jalan bagi masalah kita. 他为我们的困难开路。 Ketika kita butuh sebuah kepastian di tengah-tengah hidup yang terus berubah ini, 当我们需要一个证明、一个确据的时候， janji firman Tuhan adalah sebuah konfirmasi buat kita 耶稣基督的应许就是我们的一个确证， bahwa Dia senantiasa bersama kita. 就是说他始终与我们同在。 Kita kalau memperhatikannya catatan Injil tentang bagaimana Yesus memperlakukan orang-orang yang lemah. 假如我们留意圣经里面的记载，耶稣基督怎么样对待那些软弱的人？ Misalnya ketika Yesus bertemu dengan Sakeus. 比方说，耶稣基督遇见撒该的时候， Hai Sakeus, hari ini aku menumpang di rumahmu. 耶稣怎么对他说呢？他说：“撒该，我今天要住在你的家。” Kepada perempuan yang berdosa, dia bilang, aku tidak menghukum engkau, jangan berbuat dosa lagi. 对那犯罪的女人，耶稣说：“我也不定你的罪。” Timothy Keller berkata demikian. 提摩太这样说。 Timothy Keller ini adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, yang sudah dipanggil Tuhan. 所以这个人呢，不是圣经里面的提摩太，他是神所重用的人，已经离开世界了。 Dia mengatakan Anda bisa mengetahui seberapa besar Anda memahami Injil atau mengerti Injil dengan melihat seberapa besar Anda mengasihi orang lain dengan segala kelemahannya. 他说：“我们可以知道，我们对神的爱、对神的信心怎么大，就是说，当你能够看见，你能够这个同情这个软弱的人，你就知道你对神的爱就是怎么样。” Kadang-kadang ya Bapak Ibu sekalian, Ibu-ibu sekalian, kita suka merasa, wah ini orang sudah lama ke gereja, kok dia bisa berbuat demikian? 有的时候我们想，哎，那个人啊，到教会已经很久了，为什么他也能够做这件事情呢？ Kenapa dia akhirnya tidak ke gereja lagi? 为什么他后来没有去礼拜堂呢？ Kadang-kadang kita mungkin katakanlah kita menghakimi dia. 有的时候可能我们就会这样论断他。 Tetapi ibu-ibu sekalian, 可是姊妹们， kita harus ingat selalu, 让我们记得， mungkin orang-orang seperti demikian, saudara seiman kita, sesudah dia kembali kepada Tuhan, dia bisa lebih dekat kepada Tuhan daripada kita-kita ini yang biasa-biasa ini. 可能那些曾经离开过主的人，当他回来的时候，他比从前更虔诚、更热心，比我们更好。 Kenapa? 为什么？ Karena dia sudah mengalami
bagaimana Tuhan menerima dia dan mengasihi dia. 因为他已经经历过在失败中神怎么样去拯救他， Karena dia sudah mengalami kesedihan, bagaimana dia kok bisa jatuh begitu dalam. 他经历过失败，他为什么会这么跌倒呢？ Tapi dia kembali mengalami kasih karunia 可 Tuhan. 是在这样的状况当中，他再次领受了、感受到、经历了神的慈爱， Sehingga dia sungguh-sungguh menghargai anugerah Tuhan. 以及他真正的非常珍惜神的恩典。 Nah, ibu-ibu, ini ada seorang pelukis 有个画家 Inggris yang bernama Benjamin West. Benjamin Craig 是英国的画家， Dia adalah seorang pelukis istana yang sangat terkenal. 他是皇宫的画家，非常出名。 Benjamin West di dalam buku biografinya dia bercerita seperti 在他的 ini. 自传里面，他这样说： Pada waktu dia masih kecil, kira-kira umur 7 atau 8 tahun. 在7、8岁的时候， Pada suatu hari ketika mamanya pergi keluar belanja dan pulang dari pasar, 有一天，当他母亲从巴萨回来的时候， mamanya melihat di dapur, di lantai dapur itu penuh dengan cat-cat lukisan untuk melukis dan membuat dapur itu berantakan, lantai dapur itu 就 berantakan. 刚刚买菜回家的时候，在厨房看见这个厨房有很多的那个画的漆、水彩漆等等。 Biasanya kalau ibu-ibu pulang pasar capek ya ibu-ibu ya. 从巴萨回来很辛苦的嘛。 Ya. Jadi seketika ibunya itu, mamanya itu mau langsung marah. 当他母亲看见厨房乱七八糟要生气的时候， Tapi ibunya menahan diri. 但是这个母亲她就忍着， Menahan diri, dia pikir 5 menit. 她就想， Ya kita kalau mau marah pikir 5 menit. Ya. 如果我们要生气，我们先想一想哈。 Akhirnya mamanya itu tidak jadi marah. 所以这个母亲不曾生气了， Lalu dia datang memeluk anaknya, 她抱着这个孩子 memberikan sebuah ciuman. 给孩子接吻 Lalu dia bilang seperti ini, 她对孩子说 anakku, 我的孩子， mama percaya 我相信 suatu hari kamu akan menjadi seorang pelukis yang terkenal. 有一天你要成为出名的画家。 Benjamin West di dalam biografinya menulis, 在 Benjamin West 的自传里面，他这样说： karena ciuman ibuku pada hari itu, 因为母亲亲我， aku menjadi seorang pelukis. 我就真正的成为一个画家。 Karena ciuman ibuku, aku menjadi seorang pelukis. 因为母亲这样亲我，我真的成为一个画家。 Ibu-ibu, 姊妹们， mungkin ada banyak hal dalam hidup kita tidak sesuai ideal kita, ya. 可能在我们的生命里面有一些事不是我们所想要的， Tetapi mari kita memberikan dorongan, memberikan support kepada keluarga kita. 让我们能够鼓励我们家庭里面的成员， Berdoa bagi mereka 为他们祷告， supaya mereka bisa bangkit kembali. 让他们能够再次起来， Berikan dorongan yang positif kepada 要 mereka. 给一个积极的鼓励。 Yang ketiga dan terakhir, 第三， Thomas mengalami pembaharuan hidup 多马已经经历了生命的复兴， sehingga Thomas meresponi Tuhan yang menampakkan diri kepadanya dan dia berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. 他回应向他显现的耶稣基督，他说：“我的主，我的神。” Ibu-ibu sekalian, kalimat pendek ini dicatat oleh penulis Injil Yohanes. 短短的字句，约翰把它记下来。 Ini merupakan puncak klimaks daripada penulisan Injil Yohanes 这是约翰福音里面的高峰， dan merupakan salah satu kalimat yang paling kuat, yang kental di dalam Perjanjian Baru yang menyaksikan Yesus adalah keilahian Yesus. 在新约里面，这一句话短短的话，非常有力的证明耶稣基督的神性。 Penulis Injil Yohanes khusus menuliskan kata-kata ini 所以约翰福音的这个作者约翰特别把这个短短的话写下来， untuk menyaksikan Yesus bukan manusia 要 biasa, 证明耶稣基督不是普通的人， tetapi dia betul-betul Tuhan dan Allah. 他呢是真正的主，真正的神， Supaya banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus. 要多人能够相信耶稣基督。 Perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit membaharui hidup Thomas. 遇见复活的耶稣基督已经改变了、更新了多马的生命。 Dari Thomas yang ragu-ragu 一个怀疑的多马， menjadi Thomas
yang kemudian diubahkan hidupnya, 变成一个满足生命被改变的多玛， yang berani bersaksi bagi Tuhan. 成为一个勇敢为主耶稣做见证的多玛。 Kita melihat ibu-ibu sekalian, 姊妹们， perjumpaan dengan Tuhan 遇见主， merubah kehidupan Thomas. 改变多玛的生命。 Apakah kehidupan kita juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? 我们真正的遇见了主吗？ Perjumpaan dalam arti hidup kita diubahkan oleh Tuhan. 遇见主就表示我们的生命被主改变， Hidup kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. 我们的生命在主里面不断的成长。 Di gereja kami ada sebuah keluarga 在我们的教会有一个家庭， dan mereka suami istri saling mengasihi satu dengan yang lain. 两夫妇非常的恩爱。 Dan suaminya ini, bapak ini, dia sekarang mereka umurnya sudah 70 sekian hampir 80这 begitu 个 ya. 丈夫已经70-80岁了， Tiap minggu masih rajin ke gereja. 每个礼拜都来聚会。 Pada umur 40 tahun, 在他40岁的时候， istrinya itu mengalami stroke. 他的太太瘫痪， Jadi kenapa? Karena sangat sibuk sekali buka toko. 因为开店太忙了， Buka toko sangat sibuk sekali, tidak istirahat. 所以没有休息。 Umur 40 jatuh stroke. 结果在他40岁的时候，他瘫痪。 Tapi bersyukur ya kepada Tuhan, stroke masih bisa pergi ke Amerika, kemana untuk nengok anak. 但是感谢神，在瘫痪的状况之下，还能够到美国去看他的儿女。 Dan belakangan ini sudah tidak bisa ke gereja karena ada diabetes ya istrinya ini. 到最后呢，因为年纪大了，也有糖尿，所以不能够到礼拜堂。 Suami masih ke gereja. 可是丈夫还是每个主日来聚会。 Suaminya ini pernah sharing kepada saya begini. 她丈夫曾经这样对我说， Sharingnya saya gak lupa. 他的分享我不会忘记。 Dia bilang istrinya mengatakan begini. 他说我的太太这么说， Umur 40 saya kehilangan kesehatan. 40岁我失去了我的健康， Tapi saya mendapatkan Yesus. 可是我得到了耶稣基督。 40 tahun waktu umur 40 saya kehilangan kesehatan. 当我40岁失去我的健康的时候， Tapi saya mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari kesehatan itu. Saya mendapatkan kembali Tuhan Yesus. 可是呢，我得到更重要的是，就是我再一次得到我的耶稣基督。 Ibu-ibu yang ingin dia katakan. 姊妹们，他所要说的， Sebelum 40 tahun dia ke gereja, tapi dia tidak mengalami Tuhan. 在过去的40年，他都到礼拜堂，可是他没有真正的得着耶稣基督。 Tetapi karena Tuhan izinkan dia sakit, akhirnya dia kembali datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia mendapatkan Yesus. 可是因为神让他失去健康，他却得回了耶稣基督。 Dan dia betul-betul mengalami perjumpaan pribadi dengan 他 Tuhan. 真正的在灵里面遇见主。 Ibu-ibu sekalian, 亲爱的姊妹们， mungkin dalam perjalanan hidup kita Tuhan izinkan mengalami banyak kesulitan air mata. 可能在我们的心路历程里面，神让我们能够经历痛苦，经历眼泪。 Saya ingat sekali pendeta Chen Sixian牧师 pernah bilang begini ya. 我记得陈世宪牧师曾经这样说： dalam dunia yang tidak sempurna ini, 在这个不完全的世界里面， ada anugerah Tuhan yang sempurna yang selalu menopang kita. 在不完全的世界里面，却是由神完全的恩典来支持我们。 Ingat ya ibu-ibu, 你记得， keadaan tidak sempurna, 我们的环境不理想， tapi ada anugerah Tuhan yang sempurna yang tiap hari menolong kita supaya kita tetap teguh beriman. 在不理想的世界有理想的神的恩典，每一天伴随着我们。 Nah, kita kembali cerita mengenai Thomas ya. 回到多马的世界 Thomas kemudian dipanggil Tuhan menjadi misionari ke India. 教会的历史里面记载，多马结果蒙召到印度去做宣教士。 Dan sampai di sekarang ini ada sebuah kampung di India yang bernama Saint Thomas. 在印度有一个村子的名字叫做圣多马。
dan penduduknya mengakui bahwa mereka adalah keturunan Thomas. 圣多马的居民承认他们是多马的后代。 Thomas juga ahli sejarah Eusebius mengatakan Thomas juga yang pertama kali memberitakan Injil ke Iran dan ke Irak. 这个历史家尤西比尤他说，多马也是第一个做宣教士，把福音带到伊朗， Iran dan Irak. 带到伊朗跟伊拉克。 Ya. Dan Thomas akhirnya mati sebagai martir di apa namanya? Ditusuk dengan tombak oleh Raja India. 结果呢，多马是殉道而死的，他被印度的一个王吃死了。 Jadi kita melihat ya, seorang yang ragu-ragu ya, seorang yang ragu-ragu yang awalnya mau cari keuntungan diri mengikut Tuhan. 我们看见这个曾经这个疑惑的这个多马， Akhirnya setelah dia bertemu dengan Tuhan, 最后当他遇见复活的主的时候， dia merubah atau Tuhan yang merubah hidupnya. 神改变他的生命， Sehingga dia dari ragu-ragu berfokus pada diri sendiri menjadi berfokus kepada 从 Tuhan. 疑惑、怀疑、集中在自己身上的人，变成集中他的注意力在神的身上。 Dari seorang yang terus memikirkan keuntungan diri sendiri, 从一个思想自己的利益的人， berubah menjadi seorang yang hidupnya bersaksi dan berfokus kepada Injil. 改变成为他生命的中心，就是耶稣基督和他的福音。 Seorang yang kalau terus hidupnya fokus pada diri sendiri, 一个人如果一直以自己为中心的话， dia akan imannya bisa goyah, 他 bisa 的信心 ragu-ragu dan 会动 sebagainya. 摇、会怀疑。 Tetapi kalau kita fokus kepada Tuhan, 但是当我们集中精神在神的身上的时候， maka iman kita akan terus 我 dikuatkan. 们的信心一直被坚定。 Kita mengucap syukur kepada 我 Tuhan. 们感谢神， Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa mengatasi keraguan-raguan 我 kita. 们的主能克服我们的怀疑， Dia adalah Tuhan yang sanggup menolong mendampingi kita. 我们的主能够陪伴着我们。 Janji Tuhan adalah iya dan amin. 神的应许总是阿门。 Biarlah kita belajar dari Thomas. 让我们从多马身上学习功课， Dari keraguan-raguan kita keluar, berjalan keluar menjadi anak-anak Tuhan yang imannya makin dikuatkan 从 oleh Tuhan. 怀疑的环境当中出来，成为一个真正的有信心的神的儿女。 Apapun keadaan kita pada saat ini, ibu-ibu 无论我 sekalian, 们现在的环境如何， tetap teguh, tetap setia. 让我们坚定，让我们忠心。 Suatu hari kita melihat Tuhan bilang semuanya akan indah pada waktunya. 有一天，我们要听见神说，这一切都成为美好。 Tuhan akan menolong kita. 神帮助我们， Kita harus mengalami perjumpaan pribadi 我 dengan 们 Tuhan. 必须个人遇见神。 Kita dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah keluarga. 神呼召我们在家里面为主做见证， Seperti Thomas. 好像多马。 Mari kita 我 berdoa. 们同心祷告， Kami rindu ya Tuhan 天父，我们渴慕， mengalami kembali perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 渴慕再一次遇见神， Hari demi hari hidup kami diperbaharui. 让我们日复一日，我们的生命被更新。 Tuhan kami rindu berjalan makin hari makin dekat kepadamu. 我们渴慕每一天与主更加的亲近， Makin hari makin mengenal Engkau secara pribadi. 越来认识神越深， Makin mencintai Tuhan. 越爱主， Makin menjadi ibu-ibu yang hidup memuliakan nama 也 Tuhan. 成为一个能够荣耀神的一个姊妹， Menjadi saksi Injil di tengah-tengah keluarga kami. 在家里面为福音做美好的见证。 Tuhan kiranya kegagalan dan kemenangan Thomas juga menjadi kemenangan dalam kehidupan kami. 愿多马的失败和成功也成为我们的成功。 Tuhan berkati setiap ibu-ibu yang sudah hadir, berikan kami kesehatan yang baik, berikan kami sukacita kami mengikuti 愿你 Engkau. 赐福今天坐在这里的每一个姊妹，赐福她们身体健康。 Dalam nama Yesus kami berdoa. 我们祷告，奉耶稣基督的名字，阿门。非常谢谢罗师母今天带给我们非常美好的信息，提醒我们也教导我们。Kita bersyukur kepada Tuhan dan juga berterima kasih kepada Guru Injil Winnie yang sudah membawakan firman Tuhan yang sangat penting buat kita semua sekalian.
我们用一首诗歌来结束今天的聚会，心而顺服。Kita menutup persekutuan kita dengan satu puji-pujian iman bakti. 我们对神有了信心，我们还要顺服他。Kita sudah beriman kepada Tuhan, kita harus juga ada bakti, berbakti kepada Tuhan, taat kepada Tuhan. Iman bakti, 信而顺服。